Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam bab 5 elektronik, tapi kita dalam subtopik yang terakhir iaitu 5.3 transistor. Kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 187. Ini adalah transistor. Transistor adalah satu komponen dalam peralatan elektronik. Okey, ada dua jenis transistor. Yang pertama, transistor jenis NPN dan yang kedua, transistor jenis PNP. Kalau kita perhatikan transistor jenis NPN dan PNP, kita dapati bahawa transistor terdiri daripada 3 lapisan semikonduktor. Kalau transistor NPN, semikonduktor P berada di tengah-tengah semikonduktor N. Dan kalau transistor jenis PNP, kita dapati semikonduktor jenis N berada di tengah-tengah semikonduktor jenis P. Okey, sekarang kita tengok. Okey, bahagian atas ini adalah terminal yang kita panggil pengumpul atau collector, sebab itu simbolnya C. Okey, di tengah-tengah ini adalah tapak ataupun base, simbolnya B, dan di bawah adalah pengeluar ataupun emitter dan simbolnya adalah E. Ini adalah struktur asas dalam pembinaan transistor. Seterusnya kita tengok simbol bagi transistor. Kalau diperhatikan, simbolnya adalah sama. Apa yang membezakan antara kedua-dua jenis transistor ini? Okey, arah. Okey, kalau kamu perhatikan untuk transistor jenis NPN, arahnya ke arah pengeluar. Dan untuk transistor jenis PNP, arahnya ke arah tapak. Okey, macam mana kita nak ingat? Kamu kena ingat, tipsnya ialah kamu kena ingat arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi, kalau kita tengok transistor NPN, positif berada di sini ke arah negatif. Jadi, negatif berada di sini. Okey, sekarang saya buat P di sini, positif, dan N di sini, negatif. Okey. Okey, kita tengok transistor jenis PNP. Arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi di sini adalah positif dan di sini adalah negatif. Okey, ingat nah. Sekarang kita tengok bagaimana transistor berfungsi. Sebelum tu ingat balik tajuk lepas semiconductor diode, di mana dalam semiconductor jenis P, pembawa cas majoriti ialah lohong. Okey, dan semiconductor jenis N, pembawa cas majoriti ialah elektron. Ingat balik. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana transistor berfungsi. Katakan bulatan merah ini adalah pembawa cas. Saya gunakan simbol dalam ayat saya nah. Okey, kita tengok pengeluar dulu. Apa fungsi pengeluar? Pengeluar berfungsi membekalkan pembawa cas kepada pengumpul. Okey, dia akan bekalkan pembawa cas kepada pengumpul. Kita tengok apa fungsi pengumpul. Pengumpul berfungsi menerima pembawa cas daripada pengeluar. Dan seterusnya kita tengok apa fungsi tapak. Mengawal pengaliran pembawa cas daripada pengeluar ke pengumpul. Ingat tau, pembawa cas boleh jadi elektron,
ataupun mungkin juga lohong. Okey. Saya akan tunjukkan bagaimana sebuah litar yang mempunyai transistor berfungsi. Okey, sebenarnya dalam litar yang ada transistor, litar itu boleh dibahagikan kepada dua litar kecil, iaitu litar tapak dan litar pengumpul. Saya tunjukkan dulu litar tapak. Okey, cuba kamu perhatikan. Ini adalah litar tapak. Litar ini menyambungkan B dan juga E. Okey. Arus yang mengalir dalam B atau base tapak ni dipanggil arus tapak. Arus tapak ni mestilah kecil sahaja supaya transistor itu tidak cepat panas dan tidak mudah terbakar. Jadi untuk kita dapatkan arus yang kecil, kita perlu gunakan perintang. Okey, saya akan letakkan perintang di sini. Okey, apa fungsi perintang? Perintang ini akan mengawal arus. Kalau kita letak perintang yang nilai dia tinggi, arus yang dapat mengalir melalui perintang rendah. Kerana banyak rintangan dalam perintang tu. Nilai perintang tu tinggi, maksudnya banyak rintangan. Jadi tak semua arus boleh melepasi perintang tersebut. Macam itulah kamu bayangkan. Faham? Jadi untuk dapatkan nilai arus tapak yang kecil, saya perlu letakkan perintang yang bernilai tinggi. Okey, seterusnya kita tengok. Kamu juga kena tahu, setiap transistor ini dia ada nilai voltan yang tersendiri. Okey, contohnya kalau transistor silikon, nilai voltan nilai voltan ialah 0.7. Itu memang nilai yang memang dah ada ditetapkan pada transistor, yang dah tetap dalam transistor tersebut. Okey. Apabila bateri kita sambungkan pada litar tapak, okey, akan terhasil satu beza keupayaan atau voltan pada B dan E, antara terminal B dan E ini. Okey. Apabila kita letakkan mentol akan menyala kerana arus yang mengalir dalam litar tapak sebab ada sel kering atau bateri. Tetapi mentol yang menyala itu malap kerana arus yang ada dalam litar tapak adalah kecil. Okey, faham nah? Seterusnya kita tengok litar yang kedua yang kita panggil litar pengumpul. Okey, tengok, ini adalah litar pengumpul. Litar pengumpul ini menyambungkan E dan juga C. Okey, faham nah? Okey, tetapi litar pengumpul ini belum dapat dihidupkan. Maksudnya walaupun ada bateri dan nampak lengkap, tetapi litar pengumpul ini memerlukan syarat untuk dihidupkan. Ini tidak ada arus ni, arus adalah sifar. Okey, apabila syarat dipatuhi, barulah arus boleh mengalir dalam litar pengumpul. Apa syarat dia? Okey, syarat dia ialah apabila nilai voltan tapak VBE ini, warna merah ni, dalam litar tapak ni, apabila nilai VBE ini sama atau lebih daripada nilai voltan dalam transistor, okey, litar pengumpul akan dihidupkan. Faham? Okey, saya bagi contoh. Katakan transistor ini adalah transistor silikon. Jadi kalau transistor silikon, dalam transistor ini voltan dia ialah 0.7 volt. Jadi apabila kita sambungkan bateri pada litar tapak,
jika VBE nilai dia 0.6, rendah kan? Sebab nilai voltan transistor 0.7, tapi VBE 0.6. Arus dalam litar pengumpul tidak dapat mengalir. Kalau VBE ini nilainya 0.7, sama dengan nilai voltan dalam transistor, barulah arus dalam litar pengumpul akan mengalir, atau kita kata litar pengumpul dihidupkan. Okey, itu contoh. Kalau saya guna transistor jenis germanium pula, nilai voltannya lebih kecil, iaitu 0.3. Okey. Jadi apabila arus dapat mengalir dalam litar pengumpul, kita akan dapati mentol menyala dengan terang. Untuk slide ini, saya akan tunjukkan arah pengaliran arus dalam litar transistor jenis NPN dan juga PNP. Saya juga akan tunjukkan bagaimana bagaimana nak menentukan terminal bateri atau sel kering. Ini penting sebab kalau kita salah menghubungkan terminal pada litar, arus tidak dapat mengalir. Okey, jadi perhatikan betul-betul dan dengar apa yang saya nak terangkan. Okey, kita tengok arah dahulu. Okey, perhatikan simbol transistor ini, arahnya dari P ke N. Dan kita sambungkan terus arah untuk litar tapak. Okey. Ini arus yang mengalir pada pengeluar dilabel sebagai IE. Okey, arah. Kemudian arus yang berada pada tapak B dilabel sebagai IB. Okey, lengkap bagi litar tapak. Sekarang kita tengok litar pengumpul. Saya teruskan dengan IE. Okey. Dan arus yang berada pada pengumpul C dilabel sebagai IC. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menentukan terminal pada bateri untuk disambungkan dalam litar. Okey, kita boleh pilih kedudukan. Kita nak letak di mana bateri atau sel kering tu. Untuk litar tapak, saya pilih untuk diletakkan di sambungan ini, dan untuk litar pengumpul, saya pilih untuk diletakkan pada sambungan ini. Okey, jadi kita tengok litar tapak dulu. Saya ada dua pilihan. Sama ada saya letak yang positif di sebelah kiri atau saya letak positif di sebelah kanan. Salah satu betul dan salah satu adalah salah. Okey, macam mana kita nak tentukan dan pilih yang sambungan yang betul? Okey, tengok arah pada yang berwarna merah. Okey, arahnya ke arah kiri. Okey, jadi kita pilih sambungan ini. Okey, kenapa saya letak anak panah berwarna ungu? Anak panah berwarna ungu ini menunjukkan arah pengaliran arus. Arus mesti bermula dari positif. Sebab itu saya letak anak panah berwarna ungu pada terminal positif. Okey, semua terminal positif ada anak panah berwarna ungu menunjukkan arah arus mengalir dari terminal positif. Jadi, sambungan yang betul ialah sambungan ini kerana arahnya sama. Faham? Okey, untuk bahagian litar pengumpul, sambungan yang betul ialah sambungan ini kerana arahnya sama. Jadi pilih yang arah sama. Okey, ini adalah sambungan yang tepat. Kalau kamu sambung dengan sambungan yang selain daripada yang ni, litar kamu tidak dapat berfungsi. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita tengok litar jenis PNP. Cuba tengok simbol di bahagian tengah. Arus mengalir dari P ke N. Okey, kita sambungkan terus untuk litar tapak. Okey. Ini adalah IB. Okey, dan ini adalah IE. IE arah dia ke atas lah. Okey, dan kita sambung untuk litar pengumpul pula. Okey, ini adalah IC.
pastikan arah litar pengumpul bertemu semula di IE seperti ini. Okey, faham nah? Okey, kemudian kita tentukan terminal pada bateri untuk disambungkan pada litar. Okey, saya ada dua pilihan. Kita tengok arah yang berwarna merah dan juga warna ungu. Jadi, terminal ini yang akan dipilih. Terminal positif berada di sebelah kanan. Okey, seterusnya untuk terminal untuk litar pengumpul, ya, terminal positif berada di bawah, di bahagian sinilah, kerana arahnya sama. Okey, ini adalah sambungan yang betul. Seterusnya kita tengok bagaimana litar transistor beroperasi. Okey, perhatikan apa yang saya akan tunjukkan. Suis litar terbuka, jadi tidak ada arus mengalir dalam litar tapak. IB di sini nah, sama dengan sifar. Apabila tidak ada arus, mentol L1 ini tidak menyala. Faham? Okey, seterusnya, litar pengumpul tidak dapat dihidupkan walaupun litar pengumpul lengkap. Kalau kita tengok ada lengkap dengan sel kering lengkap. Tapi litar pengumpul tidak dapat dihidupkan kerana litar pengumpul mempunyai syarat untuk dihidupkan. Okey, kita tengok seterusnya. Mentol L2 tidak menyala kerana tidak ada arus dalam litar pengumpul. Apabila litar pengumpul tidak dapat dihidupkan, tidak adalah arus dalam litar pengumpul. Okey, seterusnya kita tengok suis litar tapak ditutup. Okey, saya dah tutup suis. Jadi apa jadi? Arus mengalir dalam litar. Ingat, arus mengalir dari terminal positif bateri. Okey, tengok arah pengaliran arus. Mentol belum menyala kerana arus belum sampai semula ke bateri sebab litar belum lengkap. Okey. Okey, ini adalah IB kerana arus ini mengalir pada dalam tapak transistor. Okey, seterusnya ini adalah IE, arus mengalir keluar daripada tapak pengeluar. Seterusnya arus sampai ke terminal negatif bateri. Barulah mentol menyala. Tapi mentol akan menyala dengan malap kerana arus yang dihasilkan dalam litar tapak adalah kecil. Ingat balik macam mana nak hasilkan arus yang kecil? Rintangan ini mesti tinggi. Okey. Seterusnya, apabila voltan VBE mencapai nilai minimum, litar pengumpul dihidupkan. Okey, apabila kita sambungkan dengan bateri, akan ada satu voltan antara tapak dan juga pengeluar. Okey, apabila nilai voltan ini sama dengan nilai voltan pada transistor yang kita gunakan, litar pengumpul akan dihidupkan. Okey. Arus dalam litar pengumpul akan mengalir dari terminal positif nah. Okey, dari terminal positif. Okey, mentol belum menyala kerana arus belum lengkap 1 litar. Okey, arus keluar melalui IE, kemudian arus kembali ke sel kering atau bateri. Jadi, mentol akan menyala dengan terang. Okey? Kesimpulan yang kita dapat buat ialah arus tapak IB ini dapat mengawal arus pengumpul. Maknanya, arus pengumpul ini bergantung kepada arus tapak. Okey, apabila ada arus tapak, adalah arus pengumpul. Tapi kalau tidak ada arus tapak, tidak adalah arus pengumpul. Tapi arus tapak juga bergantung kepada voltan. Faham? Hal ini menyebabkan transistor bertindak sebagai suis. Kita umpamakan litar tapak yang kecil, yang berarus kecil ini sebagai suis untuk menghidupkan 1 litar yang besar dengan arus yang banyak.
Okey. Okey, saya belum terangkan lagi apakah fungsi transistor. Transistor boleh bertindak sebagai sebuah switch automatik. Selain itu, transistor juga dapat bertindak sebagai amplifier arus ataupun kita panggil dia dapat menggandakan arus elektrik. Contohnya, suara dapat dikuatkan dengan menggunakan pembesar suara. Okey, sekarang kita nak tengok transistor sebagai amplifier arus pula. Okey, ini rujuk buku teks aktiviti 5.8 muka surat 189. Kalau kamu tengok gambar rajah litar ini, dia menggunakan emitter. Emitter ini digunakan untuk mengukur arus tapak IB ni. Okey, dan kita juga ada emitter yang kedua. Emitter kedua digunakan untuk mengukur arus pengumpul IC. Okey, faham tak? Okey, seterusnya kita tengok. Katakan ini keputusan yang kita dapat. Okey, rintangan yang kecil menghasilkan arus yang, kalau tengok di sini, rintangan yang paling besar menghasilkan arus yang paling kecil, dan rintangan yang agak kecil menghasilkan arus yang agak besar. Okey, tetapi arus IC lebih besar. Okey, kita tengok semakin bertambah arus tapak, kita tengok semakin bertambah nah. Saya mula dari belakang ni sebab kita susun ikut rintangan. Jadi nilai IB kita dapat semakin berkurang. Tapi saya nak gunakan istilah semakin bertambah. Kita tengok dari belakang. Semakin bertambah arus tapak, semakin bertambah arus pengumpul. Cuba tengok arus tapak bertambah 0.1 hingga 0.5. Arus pengumpul pula 15.6 hingga 78. Jadi, kita boleh katakan semakin bertambah arus tapak, semakin bertambah arus pengumpul. Okey, pertambahan arus tapak yang kecil akan menghasilkan perubahan yang besar dalam arus pengumpul IC. Cuba tengok, 0.1 saja arus tapak, tapi arus pengumpul telah 15.6. Kalau arus tapak 0.5, arus pengumpul yang dihasilkan ialah 78 miliampere. Okey. Dengan ini, transistor berfungsi sebagai amplifier arus. Maksud amplifier ialah pengganda arus. Okey, kita gunakan arus yang kecil saja. Arus itu digandakan sehingga tengok contoh, arus yang kecil saja 0.1 miliampere untuk arus tapak, tapi arus itu digandakan dalam litar pengumpul sehingga 15.6 miliampere. Okey, sekarang kita tengok graf yang diplotkan. Didapati apabila tiada arus tapak mengalir, IB sama dengan kosong, maka arus pengumpul juga sama dengan kosong. Ini hasil analisis graf nah. Satu lagi, semakin bertambah arus tapak, didapati semakin bertambah arus pengumpul. Okey, seterusnya kita tengok nilai kecerunan graf. Kemudian apabila kita kira nilai kecerunan graf itu mewakili faktor penggandaan amplifier. Kita gunakan simbol beta. Okey? Apa maksud kecerunan graf? Contoh di sini, kita gunakan rumus Y2 tolak Y1 bahagi M2 tolak M1, kita dapat 156. 156 itu bermaksud 1 miliampere pada arus tapak boleh menghasilkan 156 miliampere arus pengumpul. Banyak kan? Itulah maksud amplifier. Maknanya arus yang kecil saja di arus pada litar tapak boleh digandakan sehingga 156 miliampere pada litar pengumpul. Okey, seterusnya saya akan terangkan bagaimana litar
yang ada transistor dikatakan sebagai litar pembahagi voltan, boleh rujuk buku teks muka surat 190. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak bagi tahu perintah ini disambung secara bersiri. Jadi jumlah voltan yang dibekalkan atau voltan input mesti sama dengan hasil tambah voltan pada perintah R1 dan juga voltan pada perintah R2. Tapi voltan pada perintah R2 kita labelkan sebagai voltan output. Okey. Jadi ingat, contohnya voltan input 6 volt. Katakan voltan R1 ialah 4, maka voltan output ni mestilah 2 sebab 2 tambah 4 sama dengan 6. Faham nah? Okey, kita tengok litar bertransistor ini hanya menggunakan satu sumber bekalan kuasa. Betul? Cuba tengok, ini satu saja sumber bekalan kuasa dia. Okey, kalau slide sebelum tadi kita belajar 2 kan? Sekarang satu saja. Okey, voltan bekalan kuasa ini adalah dipanggil voltan input. Kenapa dipanggil voltan input? Kerana voltan inilah yang dibekalkan kepada litar. Nilai voltan ini juga tetap. Kalau kita guna bateri 6 volt lah nilai voltannya. Okey, seterusnya untuk menghidupkan litar pengumpul. Okey, ingat balik yang mana satu litar pengumpul. Dia mesti sambungan dia mesti melibatkan pengeluar E dan juga kolektor C. Okey, jadi litar pengumpul adalah litar inilah. Okey, yang mana satu litar tapak. Litar tapak mesti melibatkan tapak dan juga pengeluar. Jadi inilah litar tapak. Faham? Okey, seterusnya voltan input. Untuk menghidupkan litar pengumpul, voltan output perlu mencapai nilai voltan minimum dalam litar tapak. Okey, macam biasalah. Dalam transistor ada voltan dia kan? Jadi, voltan output ni perlu sama atau lebih daripada voltan dalam transistor. Minimum dia perlu mencapai paling kurang voltan minimum, okey, untuk dia hidupkan litar pengumpul. Katakan transistor ini mempunyai voltan 0.3. Jadi voltan output paling minimum ialah 0.3, barulah litar pengumpul dapat dihidupkan. Faham? Okey, seterusnya voltan input perlu mengalami pembahagian voltan untuk mendapatkan voltan output yang mencukupi bagi menghidupkan litar pengumpul. Jadi kita nak hidupkan litar pengumpul ni, kita perlu pastikan voltan output tu cukup. Cukup untuk menghidupkan litar pengumpul. Jadi voltan input ni kita perlu bahagi 2 lah. Mengalami pembahagian. Okey, dan pembahagian itu perlu pastikan voltan output tu cukup untuk menghidupkan litar pengumpul. Okey, masih lagi dalam litar pembahagi voltan. Ini adalah bekalan kuasa ataupun sambungan sel kering atau bateri. Ini adalah voltan input. Okey, litar tapak menyambungkan terminal tapak dengan pengeluar. Okey, ini adalah litar tapak. Okey, seterusnya kita tengok arus mengalir dari terminal positif ke negatif. Okey, arus akan mengalir ke R1. Kenapa arus tidak mengalir dalam mentol? Okey, ini kerana mentol adalah litar pengumpul. Dia disambungkan dengan pengumpul C. Okey, untuk hidupkan litar pengumpul, kita perlu pastikan voltan VE ni, VBE sama dengan voltan pada transistor. Okey, sekarang arus tiada pilihan, arus akan mengalir dalam R1. Sebab arus tak boleh mengalir ke dalam mentol. Jadi arus tiada pilihan mengalir dalam
arus terpaksa mengalir dalam R1. Okey, seterusnya arus akan mengalir dalam perentang 2. Tetapi jumlah arus yang mengalir dalam perentang kedua terhad. Okey, kerana ini perentang, jadi dia hanya membenarkan arus dengan nilai tertentu sahaja melaluinya. Selebihnya akan melalui arus tapak. Terminal tapak. Okey? Faham? Okey, seterusnya perentang R2 hanya membenarkan sejumlah arus melaluinya dan selebihnya akan melalui tapak transistor. Okey, seterusnya. Apabila arus mengalir dalam tapak transistor, arus akan keluar pada IE dan seterusnya ke terminal negatif bateri. Okey. Apabila voltan output ini mencapai nilai voltan minimum, iaitu sama dengan voltan pada transistor, litar pengumpul akan dihidupkan. Faham? Litar pengumpul akan dihidupkan. Apabila litar pengumpul dihidupkan, arus dapat mengalir dan mentol akan menyala. Itu maksud litar pembahagi voltan. Jadi untuk hasilkan litar pembahagi voltan, kita perlu pastikan nilai perentang itu adalah nilai yang tepat supaya arus yang mengalir sebagai arus tapak cukup untuk menghidupkan litar pengumpul. Okey, seterusnya kamu perhatikan betul-betul, ini ada beberapa tips nah. Ingat balik rumus yang kita dah belajar, V sama dengan IR. Ini adalah rumus paling penting dan paling kerap kita gunakan dalam tajuk elektrik, dalam membincangkan tentang elektrik. Okey, saya ubah persamaan ini kepada R sama dengan V per I. Faham kan? Okey, ini adalah satu tips. Apabila rintangan bertambah, secara automatik voltan atau beza keupayaan akan bertambah. Faham? Okey. Dan apabila rintangan bertambah juga, arus akan berkurang. Okey, apa tipsnya? Kalau bentuk pecahan, bahagian atas ini, dalam bentuk pecahan, bahagian atas ini akan ikut dia punya ni lah. Okey. Dan bahagian bawah ni akan melawan. Kalau R ni tinggi, bahagian I ni akan rendah. Dia akan melawan. Tapi V ni, bahagian atas pecahan dia akan ikut. Okey? Okey, sekarang saya daripada rumus V sama dengan IR, saya pecahkan. Okey, kita tengok voltan input, V input, I ialah arus input, dan R adalah hasil tambah perentang 1 dan perentang 2. R itu ialah jumlah perentang, jumlah rintangan. Okey. Seterusnya kita tengok V output pula. V sama dengan IR. V output sama dengan arus output dan juga perentang kedua. Okey. Sebab output ini melibatkan perentang yang kedua saja. Okey, jadi saya ubah persamaan ini menjadi I sama dengan V per R. Jadi ubah persamaan ini jadi macam ni, dan persamaan ini dia akan jadi I sama dengan V output bahagi R2. Okey, kenapa saya gunakan I? Kerana arus yang sama mengalir dalam litar kedua-dua perentang. Sebab perentang ini bersiri. Bila perentang ini bersiri, jadi arus yang sama mengalir. Okey, jadi I input sama dengan I output. Jadi saya samakan, saya dapatlah persamaan ini. Faham nah? Sekarang kita bincangkan transistor sebagai suis automatik. Ada dua jenis suis automatik, iaitu suis kawalan cahaya dan suis kawalan haba. Okey. Okey, sekarang kita tengok
Ini transistor sebagai suis kawalan cahaya. Ini adalah perentang peka cahaya or light dependent resistor LDR. Ini adalah simbol bagi perentang peka cahaya. Apakah keistimewaan perentang peka cahaya ni? Okey, perentang ni special dia boleh berubah mengikut keamatan cahaya persekitaran, kecerahan cahaya. Kalau kamu tengok lampu kat jalan, waktu siang secara automatik lampu terpadam. Apabila hampir senja atau gelap, lampu menyala secara automatik. Jadi dalam lampu jalan menggunakan perentang peka cahaya. Perentang peka cahaya atau LDR ini semasa persekitaran cerah rintangannya rendah dan semasa persekitaran gelap rintangan tinggi. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana transistor berfungsi sebagai suis kawalan cahaya menggunakan LDR. Okey, apa yang kita nakkan ialah sewaktu gelap mentol perlu menyala. Okey, semasa gelap mentol mesti menyala. Jadi kita tengok semula jadual tadi. Semasa gelap rintangan tinggi. Okey, jadi LDR kita letakkan di litar tapak. Sebab untuk litar tapak rintangan mesti tinggi. Okey, bila rintangan tinggi, cuba tengok rumus. Bila rintangan tinggi, voltan voltan akan tinggi. Bila voltan tinggi, voltan akan cukup untuk mencapai nilai minimum dan seterusnya menghidupkan litar pengumpul. Jadi tidak ada masalah untuk LDR sebab waktu gelap LDR mempunyai rintangan yang tinggi. Jadi kita letak LDR pada litar tapak. Apabila persekitaran gelap, rintangan dia akan tinggi, voltan LDR akan tinggi dan litar pengumpul dihidupkan, mentol akan menyala. Faham kan? Okey, seterusnya kita tengok semasa persekitaran cerah rintangan LDR akan rendah. Okey, semasa persekitaran cerah, rintangan LDR akan rendah. Apabila rintangan rendah, voltan juga akan rendah. Bila voltan ini rendah, voltan tidak cukup untuk mencapai voltan minimum pada transistor. Jadi, arus tidak dapat mengalir dalam litar pengumpul dan mentol tidak akan menyala. Faham kan? Okey, itulah cara bagaimana LDR digunakan untuk persekitaran yang gelap dan menyalakan lampu atau mentol. Okey, bagi termistor kita tengok balik. Apabila suhu tinggi, contohnya bila berlaku kebakaran, rintangan termistor akan jadi rendah. Apabila suhu persekitaran termistor tinggi, rintangan termistor akan jadi rendah. Disebabkan rintangan dia rendah, kita tak boleh letak dia dalam litar tapak. Kalau kita letak dia dalam litar tapak, dia takkan dapat mencapai nilai voltan minimum dan menghidupkan litar pengumpul sebab rintangan dia rendah walaupun suhu di luar panas, suhu persekitaran dia tinggi. Jadi kita gantikan rintangan dalam litar tapak ni dengan satu rintangan yang bernilai tinggi, 10 kilo ohm katakan. Okey, 10 kilo ohm ni sangat tinggi nah. Okey, kita tengok balik termistor tadi. Okey, apabila berlaku kebakaran suhu tinggi, rintangan termistor akan jadi rendah. Apabila rintangan rendah, tengok rumus ni. Apabila rintangan rendah,
voltan juga akan rendah. Okey. Apabila voltan rendah, kata voltan di sini rendah, voltan VR ini akan jadi tinggi dan dapat menghidupkan litar pengumpul. Mentol akan menyala. Jadi kesimpulannya, andai kata berlaku kebakaran, suhu tinggi, rintangan termistor jadi rendah, voltan termistor pun rendah, tapi voltan VR akan jadi tinggi. Bila voltan VR tinggi, litar pengumpul dapat dihidupkan dan mentol akan menyala. Yang penting suhu persekitaran tinggi, mentol menyala. Itu yang kita nak. Okey? Okey, ini saya cuba nak rungkaikan kekeliruan yang selalu timbul antara LDR dengan termistor. Kalau kamu perhatikan, kedudukan LDR berada dalam litar tapak, tapi kedudukan termistor di luar litar tapak. Okey, sebenarnya ini bergantung kepada apa yang kita perlukan. Untuk LDR, kita perlukan mentol menyala semasa keadaan gelap. Okey, jadi kita tengok dalam gelap, rintangan LDR tinggi. Apabila rintangan LDR tinggi, voltan LDR juga akan tinggi. Voltan yang tinggi dapat mencapai nilai minimum pada transistor dan akan menghidupkan litar pengumpul. Apabila litar pengumpul dihidupkan, mentol akan menyala. Jadi tidak ada masalah. Kerana litar tapak memerlukan rintangan yang tinggi. Okey. Kita ubah kepada termistor. Kita nak termistor ini dia berfungsi, katakan semasa kebakaran suhu persekitaran tinggi. Kita nak semasa suhu sekitar tinggi, mentol menyala. Okey, kita tengok jadual. Semasa suhu persekitaran tinggi, rintangannya rendah. Kalau rintangan rendah, kita tak boleh letak dalam litar tapak. Sebab litar tapak, rintangan kena tinggi. Sebab itulah termistor tidak diletakkan di litar tapak, tapi digantikan dengan satu perintang dengan nilai rintangan yang sangat tinggi, iaitu 10 kilo ohm. Okey, kita tengok prinsip kerja termistor. Okey, kita nak semasa kebakaran, termistor dapat menyala, litar dapat menyalakan mentol. Okey, apabila suhu tinggi, rintangan termistor menjadi rendah. Okey, jadi apabila rintangan rendah, voltan juga rendah. Voltan di sini rendah. Apabila voltan di sini rendah, voltan VR akan jadi tinggi. Litar pembahagi voltan. Ingat balik, hasil tambah voltan V dengan VR mesti sama dengan voltan input di sini. Okey, apabila voltan termistor rendah, voltan untuk VR adalah tinggi dan voltan VR dapat menghidupkan litar pengumpul dan mentol akan menyala. Jadi, pada suhu tinggi, termistor walaupun mempunyai rintangan yang rendah, tapi dapat menyalakan, tapi litar dapat menyalakan mentol. Okey, faham nah? Okey, sekarang kita dah tamat bab 5 dan kita akan masuk bab 6 dan seterusnya bab 7 lah. Sekian, terima kasih.